Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Halo wassalam, terima kasih kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian yang hadir dalam program ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan, walaupun saya tak melihat tuan-tuan, tapi malaikat melihat dan menjadikan kehadiran kita ni sebagai satu yang akan beratkan timbangan amal salih kita di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pada kali ini dalam kuliah tafsir pada kali ini saya akan bawa tuan-tuan untuk menghayati, merenungi ayat-ayat indah daripada surah Nisa, iaitu ayat ke-88 hingga ke-91 dari surah An-Nisa. Jadi perkara yang akan saya bawa kepada tuan-tuan tentang pembahagian manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang beriman, yang kuat imannya. Ada yang beriman, lemah imannya. Ada yang kafir tapi menyokong orang-orang beriman. Ada munafik yang menjadi musuh dan muslimun. Jadi ini merupakan, dan ada orang kafir yang menentang Islam habis-habisan. Jadi kita perlu mengerti, memahami dalam situasi kedudukan pada hari ini, bagaimana pentingnya strategik orang Islam supaya mereka tidak tertipu dan tidak dianiaya oleh musuh-musuh Islam yang mana kerja mereka pagi, petang, siang, malam untuk merosakkan umat Islam, merosakkan kesatuan yang ada pada hati-hati orang Islam. Jadi mari tuan-tuan kita merujuk ayat yang dimaksudkan, ayat ke-88 hingga ayat ke-91. Dan pada malam ni juga saya akan bawakan kisah tentang bagaimana dalam kehidupan ni Allah menguji sebahagian daripada kita. Ada kalangan kita yang kadang-kadang orangnya hebat tapi anaknya tidak mahu ikut kepada kebaikan. Ada pula yang anaknya saleh tapi bapanya pula belum saleh. Ada yang suaminya saleh tapi isterinya belum saleh, belum salihah. Begitulah sebaliknya tuan-tuan. Saya akan bawa kisah Imam Malik, imam yang mulia yang dipanggil sebagai Imam Darul Hijrah ni, diuji oleh Allah dengan anaknya yang suka bermain burung. Walaupun beliau merupakan seorang ulama yang terkemuka, yang hebat, yang berada di Madinah, tapi ujian Allah berlaku kepada kita. Ibarat kata orang Melayu kadang-kadang, dalam setangkai kelapa tidak semua yang elok tuan-tuan. Walau bagaimanapun kita orang beriman dan sentiasa baik sangka kepada Allah SWT dan mohon kepadanya hajat supaya anak-anak kita dipelihara oleh Allah masa ke semasa. Jadi jangan lupa pada malam ini tuan-tuan, bagi mereka memiliki tafsir Ibnu Katsir yang warna biru ni, tolong buka pada jilid yang kedua, muka surat yang ke-502. Kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir tuan-tuan ya. Bagi mereka memiliki tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, mereka akan dapat hadiah yang bertajuk buku Ensiklopedia dan Nama-Nama Anak yang berharga RM70 ni tuan-tuan. Buku ni merupakan satu panduan yang boleh kita jadikan bagaimana nak menulis nama-nama anak dengan betul, insya-Allah. Kerana dalamnya ada tulisan dalam bahasa Arab yang boleh kita sesuaikan dengan Jawi supaya tak berlaku kesilapan. Ada informasi, ada sejarah, ada sirah. Kalau kisah orang itu kita bawakan latar belakangnya, diagram penuh dengan gambar tuan-tuan ya. Ini hanya akan diperoleh oleh mereka yang melakukan. Ada kalau ulama-ulama moden ada gambar-gambarnya kat sini. Jadi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir dan juga tafsir Ibnu Katsir dan kempen yang kami adakan sekarang, sementara stok masih ada, akan dapat hadiah kitab bertajuk Ensiklopedia dan Nama-Nama Anak. Ini dikarang oleh mereka yang berkeahlian dalam bahasa Arab, pensyarah daripada UIA. Baik, lihat pada muka surat ke-502 tafsir Ibnu Katsir ini, ayat ke-88 hingga 91 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. Maka mengapa kamu berpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi kaum munafiqun, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu maksud memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, sekali-kali kamu tidak mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah ke jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemuinya, dan jangan kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong, kecuali orang-orang yang minta perlindungan kepada satu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka masih keberatan, merasa keberatan untuk merangimu dan merangi kaumnya. Kalau Allah mengkehendaki, tentu Allah menjadikan kekuasaan kepada mereka terhadapmu, lalu pastilah mereka merangimu. Tetapi jika mereka membiarkanmu dan tidak merangimu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk melawan dan bunuh mereka. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang maksud supaya mereka aman daripadamu dan aman pula dari kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Kerana itu, jika mereka tidak membiarkanmu dan tidak mahu mengemukakan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka daripada merangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka, dan mereka lah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Ya, Salam Ummar, kakak yang tersayang. Jadi Allah berfirman di sini untuk memberitahu kepada kaum ini kenapa mereka bersisir dalam menghadapi kaum kafirin. Peristiwa ini berlaku kata Imam Ibn Kathir dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Zaid bin Sabit, bahawa ketika Nabi SAW pergi ke medan Uhud untuk bertempur dengan golongan musyrikun yang nak menyerang Madinah selepas mereka tewas dalam perang Badar tahun yang lalu mereka telah datang untuk menyerang Madinah. Lalu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in telah pun berbeza pandangan sama ada berkepung dalam kota Madinah, menjadikan rumah-rumah mereka sebagai benteng, ataupun keluar menghadapi musuh di bahagian selatan Madinah, iaitu untuk menghadapi mereka yang datang menyerang dari Mekah. Lalu pandangan orang-orang muda di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang kuat, yang teguh tubuh badannya, tegap, mereka nak menghadapi musuh di luar. Manakala yang senior di kalangan para sahabat macam Abu Bakar minta Rasulullah untuk berkepung dalam kota Madinah saja. Walaupun selepas mendapat pengudian, maka mereka pun bersetuju untuk menghadapi musuh di luar kota Madinah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam perjalanan mereka, tiba-tiba golongan munafiqun telah menarik diri dengan mengatakan inna buyutana aurah, sungguhnya rumah kami terdedah kepada bahaya. Mereka pun pulang ke Madinah. Sepertiga daripada tentera Islam, iaitu golongan munafiqun di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, telah pun pulang ke Madinah. Jadi menghadapi fenomena itu, umat Islam yang kekal bersama Rasulullah SAW telah pun berbeza pandangan untuk menghadapi golongan munafiqun itu. Iaitu kelompok yang pertama berkata, kita patut bunuh mereka wahai Rasulullah. Kelompok yang lain berkatakan tidak perlu wahai Rasulullah, mereka itu orang beriman, masih lagi di kalangan mereka orang beriman. Lalu Allah Taala pun menurunkan ayat ini, fama lakum fil munafiqina fi'ataini, mengapa kamu pecah menjadi dua golongan menghadapi golongan munafiqun itu. Dan kemudian Rasulullah SAW telah pun bersabda, innaha tayyiba wa innaha tanfil khabath kama yanfil kiru khabath al-hadid. Sungguhnya Madinah ini merupakan tempat segala kebaikan. Ia akan bersihkan keburukan sebagaimana alat peniup api akan bersihkan kekotoran besi. Ini tamsilan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW, iaitulah Madinah ni merupakan satu tempat yang suci, yang mulia, yang agung, dipilih oleh Allah untuk berlakunya bumi hijrah. Maka golongan munafikun pasti akan keluar dari Madinah satu masa nanti. Maksud Rasulullah SAW, mereka tidak akan kekal di Madinah, mereka tidak akan mampu duduk kat Madinah. Jadi Madinah tidak sesuai untuk mereka. Walaupun zahirnya nampak mereka pulang ke Madinah, tapi hati mereka tidak bersama dengan kita sebagai penduduk kota Madinah. Itu maksud Rasulullah SAW. Dan saya telah nyatakan semalam bahawasanya kota Madinah ni tidak akan menampung golongan munafiqun. Innal imana la tazra'u, innal iman la yazra'u kama tazra'ul hayatu ila juhriha, kata Nabi SAW, bahawa iman ini akan kemadi ke Madinah macam ular kemadi ke lubangnya.
Jadi dalam firman Allah, wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri, iaitu mereka mengembalikan, menjatuhkan diri mereka dalam kesalahan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, arkasahum ni maknanya menyerumuskan diri mereka. Qatadah berkata membinasakan diri mereka. Sedangkan Al-Sudi berkata bahawa menyesatkan mereka. Jadi ini kerana kemaksiatan yang mereka lakukan, kesombongan, kecenderungan kepada dunia. Itu sebab para ulama tafsir mengatakan bahawa orang yang berhijrah ni terbahagi kepada banyak bentuk, banyak golongan, ada banyak pattern hijrah ni. Tuan-tuan tahu tak? Hijrah yang pertama, kalau kita lihat kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Ar-Rawh wa Rayhan, itu tafsir menarik tuan-tuan ni, saya saja nak kenalkan tuan-tuan. Ni tafsir Hadaiq Ar-Rawh wa Rayhan. Ya, seorang ulama yang terkemuka, Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i, imam besar yang pernah mengajar di Masjid Haram Makkah, tuan-tuan. Seorang ulama yang hebat, mengarang kitab tafsir ini berpuluh jilid, tuan-tuan. Menarik tafsiran beliau kemukakan. Itu beliau berkata dalam konteks saya ini menunjukkan kepada kita jihad itu ada banyak bentuk, dan disebut juga oleh Imam Wabazuaili dalam tafsir ni. Hijrah yang pertama namanya hijrah ke Madinah. Ini hijrah para sahabat. Bila datang perintah Allah untuk berhijrah, mereka berhijrah beramai-ramai dari Mekah menuju ke Madinah. Kita tahu berlaku macam-macam bentuk dugaan, macam Suhaib Ar-Rumi yang terpaksa meninggalkan segala hartanya di Madinah, di Mekah. Ummu Salamah yang terpisah daripada suaminya Abu Salamah selama setahun dengan anak mereka. Demi untuk mematuhi perintah Allah, maka suami tetap berhijrah walaupun terpaksa meninggalkan isinya Ummu Salamah. Dan hijrah yang kedua, kata para ulama tafsir, itu hijrah golongan munafiqun. Mereka berhijrah juga, tapi berhijrah untuk mengikut Nabi, untuk menghadapi kesusahan hidup, demi untuk mencari kemewahan dunia. Itu setiap kali peperangan dalam Islam, mereka tampil untuk mencari habuan dunia, setakat itu saja. Dan itu bila mereka tewas dalam perang Uhud, Allah menurunkan ayat, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada kalangan kamu yang hendakkan dunia, ada kalangan kamu yang hendakkan akhirat. Jadi Allah menjelaskan di situ, memang ada kalangan kaum muslimin, para sahabat pada masa itu, di kalangan mereka ni yang masih lagi dikuasai oleh rasa cinta kepada dunia, utamanya golongan munafiqun ini, yang berhijrah bersama dengan Nabi demi untuk mendapat habuan dunia. Kemudian hijrah yang ketiga yang tetap berlaku, iaitu hijrah daripada negara Darul Harb. Berhijrah daripada negara yang tidak dapat mengamalkan Islam di negara tersebut ke negara yang lebih aman, lebih damai. Dalam konteks masa, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, kita lihat dalam dunia pada ini makin open kepada Islam. Tahu-tahu saja di negara New Zealand itu yang berlaku satu kejahatan terhadap umat Islam dalam sembahyang beberapa tahun lepas, yang kita lihat tiba-tiba rupa-rupanya Perdana Menterinya pun orang Islam, walaupun tak penampilannya sebagai orang Islam. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada semua lah, tuan-tuan. Jadi nampaknya kalau dimaksudkan dengan Darul Harb ini negara yang tidak membenarkan amalan Islam, kita sukar untuk justify sesebuah negara itu tak boleh mengamalkan Islam pada hari ini. Nak kata kat France adalah negara harb yang menentang Islam, ramai juga di kalangan orang-orang Perancis yang masuk Islam, pemain bola sepaknya dan orang terkenal dan sebagainya. Nak kata Amerika itu satu negara yang anti-Islam, ramai juga kalangan senatornya merupakan orang Islam, UK dan sebagainya. Jadi maksud Darul Harb ini, tuan-tuan, dalam konteks masa amat sukar untuk dijelaskan. Yang ketiga, hijrahnya orang Islam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini juga satu bentuk penghijrahan. Jadi kita menceritakan aspek hijrah ni adalah merujuk kepada orang-orang Islam. Hijrah bentuk yang keempat, hijrah meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Kalau tuan-tuan lihat dalam planner yang kami promotekan di Zazan Travel ni, nak mengajak tuan-tuan untuk jadi orang yang lebih baik. Ada azam tekad kita dalam planner itu, dalam diary itu, untuk kita catatkan bahawasanya aku nak menjadi seorang muslim yang lebih baik pada tahun hadapan. Kalau tahun ini aku masih lagi merokok, masih lagi vape, jadi tahun depan aku nak jadi orang yang baik, nak meninggalkan perkara-perkara sedemikian. Contohnya, kalau aku belum bertudung sempurna, suka pakai ketat-ketat, insya-Allah tahun depan aku nak berubah. Contoh, tuan-tuan. Jadi ini yang disebut dalam hadis al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu atau man hajara ma haramallahu alaihi. Dalam hadis Bukhari, Abu Daud, Nasa'i daripada Abdullah bin Amr, bahawa Nabi SAW menjelaskan bahawa orang yang berhijrah itu berhijrah meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, Allah haramkan.
Kemudian masih lagi berlaku bentuk hijrah yang kelima, iaitu menjauhi orang yang melakukan maksiat walaupun seorang Muslim. Walaupun telah diberi nasihat tapi dia masih kekal melakukan maksiat, maka orang ini adalah kita tinggalkan dia. Beri kepada dia satu pengajaran. Nanti ada peluang kita akan lihat dalam surah Taubah bila Allah SWT menurunkan hukuman kepada 3 orang di kalangan sahabat Nabi yang tidak terlibat dalam perang Tabuk. Yang kita pernah sebut tentang mereka, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik dan juga Mararah bin Rabi'. Lalu dihukum Nabi tidak bertutur kata dengan mereka untuk satu tempoh. Ini berarti kita memulau orang yang melakukan maksiat selepas diberi amaran peringatan masih kekal melakukannya, maka kita berhijrah meninggalkannya. Maka kita tidak berurusan dengannya kerana dia terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Gitu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi buatan seperti ini juga dinamakan hijrah. Orang yang biasa melakukan maksiat itu tidak perlu diajak bicara dan tidak boleh berkumpul dengan mereka hingga mereka bertaubat, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk hijrah. Saya ulang balik semula, hijrah disebut oleh para ulama hijrah, para sahabat, itu hijrah yang paling hebat lah, dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrahnya orang munafik. Orang munafik pun hijrah juga, berhijrah mengikut Nabi SAW dalam peperangan, tapi perangan itu niatnya untuk mengumpul habuan dunia. Tapi tak menafikan ada di kalangan munafikun itu yang akhirnya berubah menjadi orang yang Muslim dengan sebenarnya. Itu pun sebahagian daripada hijrah kaum munafikun juga. Yang ketiga, dimasukkan hijrahnya orang yang duduk di satu tempat yang tidak boleh mengamalkan Islam, yang mendapat tekanan, mendapat penganiayaan, kezaliman terhadapnya, maka lebih baiklah dia berhijrah ke tempat yang dia boleh mengamalkan Islam. Ini seperti yang saya nyatakan, banyak negara yang kita nampak zahirnya macam menentang Islam, tapi sebenarnya tidak begitu. Ada individu tertentu ataupun polisi dalam negara tersebut yang anti-Islam, tapi masih lagi banyak perkara-perkara yang boleh diamalkan, maka tidaklah dianggap sebagai darul harb. Yang keempat, hijrahnya orang Islam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Setiap tahun kita menyambut kalender hijrah, kita menghadapi tahun hijrah yang baru dengan niat untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat yang kita lakukan sebelumnya supaya jadi muslim yang lebih baik. Itu sebab kalender diary planner yang kami terbitkan itu, tuan, aku ingin jadi baik. Dalam tu ada keazaman, tekad untuk kita berusaha menjadi muslim yang lebih baik, muslimah yang lebih baik. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, al-muhajir man hajarallahu ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian hijrah yang kelima, iaitu meninggalkan orang yang kekal melakukan maksiat walaupun telah diberi ingatan, meninggalkan bercakap dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, seperti tindakan Nabi terhadap 3 orang para mukminin, kaum mukminin yang tidak tampil dalam perang Tabuk. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, ini berkaitan dengan hijrah yang dimaksudkan dalam ayat yang kita sedang bincangkan ni, tuan-tuan. Jadi kembali kepada ayat yang berikutnya, bila Allah menyatakan aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Apakah kamu maksud beri petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, nescaya kamu tidak akan mendapat jalan petunjuk untuknya, iaitu tidak ada jalan baginya menuju hidayah Allah dan tidak ada jalan keluar daripada kesatan yang sedang dilalui itu kepada hidayah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin supaya kamu jadi kafir sebagaimana mereka kafir. Jadi orang-orang yang kafir, orang ahli maksiat ini, mereka nak menjerumuskan kita juga dalam kesesatan. Mereka tidak mahu berseorangan masuk neraka. Mereka nak besok masuk neraka bersama dengan kita yang lain. Itu sebab seorang yang melakukan maksiat, dia tidak akan puas buat seorang. Dia akan ajak ramai orang terpalit dengan kejahatan yang dilakukan olehnya, kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Jaga-jaga anak-anak kita, tuan-tuan ya. Kadang dia pergi ke asrama, pergi ke sekolah, terlibat dengan buatan-buatan yang haram, hisap rokok, terlibat dengan hubungan sesama jenis kadang-kadang. Maka kita ibu bapa kena sentiasa mendoakan untuk mereka. Antara doa yang penting untuk kita bacakan kepada mereka ni, kalau yang lelaki saya pernah wasiat kepada tuan-tuan, wasiat macam nak mati pula wasiat berarti pesan lah, nasihat. Ingat tuan-tuan, anak lelaki kita pegang dadanya, bacakan kepadanya, anakku ayah nak baca doa Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu, kan? Ketika kita belajar dalam surah Al-Isra yang lalu, jangan mendekati zina wa taqrabu zina, maka peristiwa seorang sahabat didoakan oleh Nabi SAW. Jadi ada anak-anak ni masuk ke asrama, kadang-kadang dipengaruhi oleh kawan-kawan. Dia culture shock. Masa kat rumah, ibu ayahnya mendidik dia pijak semut pun tak mati.
Tapi kat sekolah luar dia mula terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang amat menyedihkan, di sekolah agama pun tak terkecuali. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada kadang-kadang budaya mungkar masuk ke sekolah agama pun ada juga. Bila kena pada hari jadi orang tu, kalau orang kafir sana ambil kek tepuk kat muka anak orang yang hari jadinya itu. Ada juga sekolah agama buat begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalah budaya mungkar macam tu. Kek untuk dimakan, bukan sapu kat kepala orang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka hendaklah kita mengingatkan anak kita jangan terlibat dengan golongan seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, kau tak mampu nak mengubah dia, kau jangan dekat dengan dia, kan nanti kau akan terpengaruh. Apa nak buat orang macam tu, ujian Allah kepadanya. Ya, kerana saya nak cerita pada tuan-tuan bahawasanya dalam hidup ni kadang-kadang ada ujian yang tertentu berlaku pada seseorang. Contohnya seperti yang disebut dalam sebuah kitab karangan Ar-Ramah Hurmuzi, buku beliau bertajuk Al-Muhaddith Al-Fasil, kisah tentang seorang imam yang mulia, imam ahli sunnah, guru kepada Al-Imam Syafi'i, iaitu Imam Malik, dipanggil Imam Darul Hijrah. Beliau ni seorang ulama yang terkemuka, yang sempurna ilmunya, kepribadiannya, tapi anaknya adalah seorang yang suka bermain burung, tuan-tuan. Ya, tangkap burung, jual burung, dengar burung bersiul, kerja sia-sia, tak ada manfaat. Sampai ada satu syair yang dibuat oleh, sama ada oleh Imam Malik ataupun dikatakan oleh Imam Syuraih Al-Qadhi untuk anaknya yang juga diuji perkara yang sama. Tarakas salat li aklubin yasa'alaha yabghal hirasha ma'al ghuwati rujasi fala ya'tiyannaka ghudwatan bi sahifatin kutibat lahu ka sahifatin multamisi wa idza hamamta bi darbihi fa bi dirratin wa idza balagta salasan laka fa bisi. Dalam satu syair yang indah lah, tuan-tuan, saya tak ingat sepenuhnya kata-kata itu, bahawa kesian kat anak aku ni, aku didik dia semayang puasa, tapi dia lalai. Orang semayang dia sibuk main burung, main anjing lah, lumba anjing lah, kerja sia-sia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, apa nak buat, ni ujian Allah lah dalam hidup kadang-kadang. Maka dia meminta daripada kawannya untuk memberi pendidikan kepada anaknya yang ingkar itu. Kalau dia buat salah, kau pukul lah dia. Tapi ingatlah, bila pukul 3 kali, pukullah dengan rotan. Pukul 3 kali, kalau sampai 3 kali berhentilah. Ingatlah, walaupun budak itu salah, tapi dia sebahagian daripada aku pun tak tahu macam mana nak didik, nak bimbing dia. Hidayah Allah, tuan-tuan. Ya, itu sebab saya pesan tadi pada tuan-tuan, tolonglah baca doa untuk anak lelaki kita, ya. Tak tahu apa dia buat. Sekurang-kurangnya kalau dia nak isap rokok tu, ingat wajah ayahnya, tak ada dia nak serokok. Kalau yang perempuan tu nak terlibat bermaksiat, ingat ibunya penat-penat hantar dia ke sekolah agama sebagainya. Tak adalah dia buat maksiat, tuan-tuan. Baik, sementara rupa saya nak ajak tuan-tuan, peluang mainlah guna birkah Habatus Sauda ni yang digalakkan dalam Islam, yang Nabi menyatakan Habatus Sauda ni penawar kepada semua penyakit melainkan kematian. Alhamdulillah, di Telaga Biru dan juga di Zazan Travel kami telah jadikan dia mudah untuk dimakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya kelak-kelak tapi nikmatlah, tuan-tuan. Seronok makan. Dalam hadis mengatakan ia adalah penawar kepada semua penyakit melainkan kematian. Jadi bagi yang belum berkesempatan untuk gunakan, marilah gunakan. Hadiah kepada adik-adik kita, ayah ibu kita yang sakit lutut, ya, mungkin kalangan ibu-ibu yang masih lagi menyusukan anak, insya-Allah banyak susunya, mudah anaknya untuk lawas. Tidak ada constipation nanti, insya-Allah, dengan menggunakan Habatus Sauda birkah. Baik, kembali kita kepada ayat ini tadi, bahawa yang perempuan kita doakan, Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Wahai Tuhan, kasianilah anak perempuanku ini. Ibu yang mulia, takkan tangan ibu kat dada anak perempuan kita, dara kita. Wahai Tuhan, ampunkan dosanya, peliharalah kemaluannya, dan Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Bersihkan hatinya, peliharalah auratnya daripada terlibat melakukan maksiat. Ya. Baik, jadi inilah dia dalam ayat menceritakan bahawa si kafir, si munafik hendak melibatkan orang lain supaya jadi macam dia. Dia tidak mahu masuk neraka seorang diri. Lalu dalam ayat yang seterusnya, Imam Sudi mengatakan bahawa mereka menampakkan kekafiran mereka. Fakhuzuhum wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliya wa la nasira. Tawan dan bunuh mereka di mana saja kamu menemuinya. Jangan kamu jadikan seorang pun di antara mereka menjadi pelindung kepada kamu, dan jangan boleh jadi penolong. Jangan kamu berpihak dan minta tolong kepada musuh-musuh Allah. Sama mereka bersikap demikian,
Kemudian Allah mengecualikan di antara mereka dengan firman-Nya, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang yang minta pertolongan kepada kamu, satu kaum di antara kamu, dan kaum itu telah ada perjanjian, iaitu kecuali orang yang melindung dan minta bantuan kepada satu kaum di antara kalian, dan mereka ada pada perjanjian itu di kalangan ahli zimah sebagai contohnya. Ini merupakan pendapat Al-Imam As-Suddi, Ibn Zaid, Ibn Jarir. Pendapat ni dalam konteks pembicaraan. Dalam kitab Sahih Bukhari tentang kisah perjanjian Hudaibiyah, terdapat orang yang senang masuk dalam perjanjian damai Quraisy, tetapi ada pula yang senang masuk dalam perjanjian damai Muhammad SAW dan para sahabat. Iaitu ada di kalangan musyrikun itu yang mereka tak masuk Islam, tapi mereka menyebelahi kaum Quraisy. Ada kaum musyrikun tak masuk Islam tapi menyebelahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Jadi kat sini kita ada nampak pembahagian manusia di sisi Allah tu, nombor satu, al-mu'min aqwiyaul iman, qawiyul iman, orang beriman yang kuat imannya. Ini para sahabat yang kuat imannya. Ada yang kedua, merupakan yang disebut di sini orang yang beriman tapi imannya lemah. Dia tidak dapat nak berhijrah di jalan Allah. Seperti yang kita lihat dalam perang Badar, ketika berlaku perang Badar ni ada kalangan golongan Quraisy yang ditawan oleh umat Islam. Nabi tidak membenarkan untuk membunuh mereka, tak benarkan untuk menyentuh mereka, macam Al-Abbas contohnya. Setengah riwayat mengatakan Al-Abbas ni dia masuk Islam lebih awal, cuma dia jadi pengintip. Tapi ketika berlaku perang Badar, dia terpaksa ikut kaumnya itu. Nanti kalau dia stay kat Mekah pula, nampak macam dia tidak bersama dengan mereka. So dia terpaksa menyertai golongan musyrikun untuk menyerang Nabi. Jadi Nabi telah mengeluarkan arahan, jangan, kalau nampak Al-Abbas jangan bunuh dia, kerana beliau sebenarnya Muslim. Jadi ada kalangan orang Islam ni yang stay di Mekah, tapi mereka Muslim. Mereka tidak menampakkan keislamannya untuk matlamat tujuan dan strategi yang tertentu yang telah disusun oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada di kalangan orang-orang kafir yang tidak masuk Islam, tetapi dia menyokong Islam. Dia belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ada golongan kafir yang menentang Islam. Dia bersama dengan orang kafir menentang Islam, maka orang ini hendaklah diperangi. Dan ada lagi yang kelima, iaitu orang Islam yang dimaksudkan sama macam golongan yang ketiga tadi dengan sedikit dengan kedua tadi dengan sedikit perbezaan, iaitu mereka ni Muslim tapi dia tak mahu perang. Kerana dia perang, dia terpaksa menentang, dia terpaksa menzahirkan Islamnya, nampak kepada kaumnya yang kafir itu, dia menentang, dia kena menentang orang Islam, benda itu tidak boleh dilakukan. Dan masa sama dia tidak mahu menentang kafir, golongan kafir itu, kerana orang kafir itu merupakan keluarganya. Seperti yang pernah kita bincangkan kisah seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah yang telah membocorkan surat satu strategi Nabi sampaikan kepada seorang perempuan itu simpan surat itu dalam sanggulnya, dan kemudian wahyu sampai daripada Allah SWT melalui Jibril supaya Nabi tracking perempuan itu, trace ke mana perginya, sehingga Sayyidina Ali datang mengejarnya dan minta untuk keluarkan surat itu. Perempuan itu tidak mahu mengaku. Sayyidina Ali mengatakan, aku akan telanjangkan kau, melainkan kau tunjuk pada aku mana surat yang dibawa itu. Akhirnya dia mengeluarkan daripada sanggulnya. Jadi ini jenis-jenis manusia tuan-tuan di sisi Allah SWT. Jadi bila kita baca ayat ini, au ja'ukum hasirat suduruhum, ada orang datang kepadamu sedang hati mereka keberatan. Mereka adalah kaum lain yang dikecualikan diperintah untuk diperangi. Mereka adalah orang datang dalam keadaan barisan, keadaan sempit dan dada dan marah jika kamu diperangi. Tetapi mereka juga tidak mudah untuk bergabung bersama kamu untuk memerangi kaum mereka sendiri. Ini dimasukkan golongan yang kelima tadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Yang kedua tadi adalah orang Islam yang terpaksa menyembunyikan keislamannya macam Sayyidina Al-Abbas. Tapi yang kelima ni merupakan orang yang dia muzabzab. Muzabzab ni mutaraddid. Dia nak bersama orang Islam, dia tak berani dia tak mau pergi pegang. Dia nak menentang orang kafir pun dia tidak mahu, kerana orang kafir itu keluarga dia. Maka dia muzabzab. Muzabzab ni duduk tengah-tengah, baina orang Arab kata, khamsin. Baina duduk tengah-tengah, duduk atas pagar. Mereka tidak ada di pihak kalian, juga tidak ada di pihak mereka. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan beri kekuasaan kepada mereka. Allah akan ubah hati mereka dengan sedikit saja. Dia macam 50-50 kan tuan-tuan. Allah tambah 1% saja pada kebencian ataupun memerangi kamu, dia akan memerangi kamu. Tapi Allah tidak jadikan begitu, untuk hikmah yang terdapat di sebaliknya. Kalau Allah beri kepada mereka kekuasaan, Allah beri kepada mereka kecenderungan untuk memerangi kamu, pasti mereka akan memerangi kamu. Tapi itu tidak terjadi.
Jadi tuan-tuan, kadang-kadang dalam hidup kita dapat melihat keadaan seperti ini berlaku keliling kita. Ada seorang cerita, saya sewa bangunan ustaz daripada seorang kafir. Orang kafir sewa bangunan. Satu bangunan katalah 5,000 sewa daripada atas ke bawah. Menjelang musim PKP ni tak perlu suruh pada dia pun, dia terus bagi diskaun 40%. Punya lebih ustaz. Cuma Islam je tak keluar daripada lidahnya, tapi perangainya yang perangai Islam. Jujur, baik sangka, baik hati, cakap yang baik-baik, tak ada dengki sikit pun pada orang lain. Percaya pada kadar dan kadar walaupun dia bukan orang Islam. Sebaliknya ada orang Islam kadang-kadang kita sewa dengan dia, kita berurusan dengan dia. Ya Allah, punya leputan alamnya tuan-tuan. Pantang ada kesempatan je habis disailang kita ni tuan-tuan. Habis kita diambil kesempatan terhadap kita. Apa nak buat tuan-tuan? Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Ada orang kafir hatinya baik, tapi ada orang beriman hatinya kotor, hatinya penuh dengan nifak, mazmumah. Ya, itu sebab tuan-tuan, orang-orang Islam ni kena, sebahagian mereka yang terlibat dalam perkara semikian kena banyak muhasabah diri lah. Biarlah buat satu perkara itu kerana Allah, bukan kerana benda-benda keduniaan. Macam orang munafik kat sini, kita bimbang ada sifat nifak dalam diri kita. Semalam kita dah belajar doa, Allahumma tahhir qalbi min nifaq, wa amali min riya', wa lisani min al-kazib, wa aini min khiyana, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, kan? Kita dah belajar doa ni kan. Maka tuan-tuan, antara doa Nabi kita salam lagi untuk menghalang sifat riak ni tuan-tuan. Tiap-tiap kali Nabi nak ke masjid, Nabi akan doa dengan doa ni tuan-tuan. Ni ada dalam buku Azkarul Azkar pada muka surat ke-31. Ya, apa doa Nabi? Nabi sentiasa berdoa ketika pergi ke masjid, pagi-pagi lepas subuh, lepas tahajud, itu sebagai contohnya menuju subuh. Nabi berdoa, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaika, wa bihaqqi makhraji haza, fa inni lam akhrujuhu ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan, qarajtu ibtigha'a mardatik wa tiqa'a sakhatik, as'aluka an tu'izani min nar wa tudkhilani al-jannah. Ya Allah, dengan nama-Mu aku beriman kepadamu, aku tawakal padamu, tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan-Mu, wahai Tuhan. Dan kebenaran golongan yang mohon kepadamu dan hak kebenaran keluarnya aku sungguhnya aku keluar bukan kerana sombong, bukan melampaui batas, bukannya riak, ataupun nak memperdengarkan kebaikan aku kepada orang lain. Bahkan aku keluar ni cari keridhaan-Mu, wahai Tuhan. Aku mahu pelihara diri aku daripada kemurkaan-Mu, wahai Tuhan. Aku mohon kepadamu akan Kau lindungi aku dari neraka dan masukkan aku ke dalam syurga. Ya, ini doa Nabi kita salam. Syahidnya apa yang kita sedang bincangkan sekarang, Nabi sendiri pun takut pada perkara yang namanya riak. Lam akhrujuhu ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Buat satu perkara tu biar kerana Allah. Kerana menunjuk ni dan cerita pada orang, nak orang cerita kebaikan kita lah sifat nifak yang perlu dipadam, dihindarkan daripada diri kita masing-masing tuan-tuan. Baik. Kemudian Allah menyatakan lagi, fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam. Tetapi jika mereka membiarkanmu, tidak merangimu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, iaitu menyerah, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, Allah tidak memberi jalan kepadamu terhadap mereka. Allah tidak benarkan kamu merangi mereka. Mereka itu seperti kelompok Bani Hashim yang keluar pada perang Badar bersama kaum musyrikin. Mereka bertempur padahal mereka benci dan tidak menyukai peperangan itu. Mereka terpaksa menyertainya. Ini seperti berlaku kepada Al-Abbas. Untuk itu Nabi telah melarang mereka daripada mengapa-apakan Al-Abbas dan juga Bani Hashim ini, kerana mereka terpaksa perang. Mereka tak suka perang, mereka tak suka menentang Rasulullah SAW, tapi mereka terpaksa kerana dalam konteks kemasyarakatan mereka mempunyai perjanjian dengan orang-orang Arab Quraisy untuk keluar bersama-sama. Kemudian yang Allah jelaskan lagi, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Kelak kamu akan dapati golongan lain yang maksud supaya mereka aman daripadamu dan aman pula daripada kaumnya. Mereka dalam bentuk fizikal seperti yang telah disebutkan sebelum ini, tapi niatnya berbeza. Mereka lah kaum munafik yang menampakkan Islam kepada Nabi dan para sahabat agar mereka mendapat keamanan atas darah, harta dan keturunan mereka. Mereka berbuat perbuatan seperti orang kafir dalam hati mereka, beribadah agar nampak kepada orang beriman, tapi dalam batin mereka merupakan kekufuran. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka bersama dengan syaitan mereka, iaitu orang-orang kafir, orang Yahudi dan sebagainya, mereka berkata sebenarnya kami ni berpura-pura, kami pura-pura masuk Islam, kami ni sebenarnya bersama kamu. Inilah sifat kaum munafiqun yang menzahirkan keislaman kerana takut hukuman atau malu kepada maruah kehormatan orang semua masuk Islam. Kami tak masuk, tak patut. Maka mereka masuk Islam untuk
mendapat keamanan, supaya nampak sama dengan orang Arab yang lain. Jadi kemudian Allah jelaskan lagi, kullama ruddu ila fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka diajak kepada fitnah, maka mereka terjun ke dalamnya. Kata para ulama tafsir macam Ibn Jarir Tabari, Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Az-Zamakhsyari, mereka berkata orang-orang munafik ini dia ibarat satu, macam kita nak ibaratkan macam minyak petrol. Minyak petrol renjis pada api, apa jadi tuan-tuan? Dalam hati mereka penuh dengan kebencian, kemeluatan dan juga kekecewaan kerana tidak dapat kepimpinan di Madinah. Maka mereka memusuhi Rasulullah SAW dan umat Islam. Lalu dalam hati itu kecenderungan untuk melakukan serangan, penganiayaan, kezaliman kepada Nabi dan juga umat Islam. Cuma mereka menunggu waktu. Dia macam time punya bom untuk meletup. Kerana mereka ini merupakan orang yang dalam hati mereka cenderung dan juga bersama dengan orang kafir sebenarnya. Jadi fitnah yang dimaksudkan dalam bahasa Arab ini merujuk kepada kezaliman, penganiayaan, pembunuhan, perbuatan syirik. Kita kalau Melayu ni sebut fitnah, menuduh. Sebenarnya tuduhan itu satu juzuk kecil daripada fitnah. Fitnah tu lebih besar daripada itu. Jangan ada orang yang mentafsirkan Quran salah bila baca wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka difahami fitnah itu dengan kata fitnah bahasa Melayu. Sebenarnya fitnah bahasa Melayu ni dalam bahasa Arab dipanggil buhtan, menuduh orang. Melemparkan tuduhan pada orang dipanggil buhtan. Buhtan ni satu juzuk dosa besar, memang dosa besar. Tapi fitnah itu lebih besar daripada fitnah yang kita maksudkan. Fitnah bahasa Arab itu lebih besar daripada fitnah yang kita fahami dalam bahasa Melayu. Kerana fitnah bahasa Arab itu merujuk kepada syirik, kejahatan, kezaliman, penganiayaan, mengambil hak orang, peperangan. Dan juga orang-orang munafik ini mendekati diri mereka kepada fitnah, berarti bahawa mereka ini menaja kejahatan. Lalu Allah nyatakan lagi, fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam. Kerana itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mahu mengukakan perdamaian kepadamu, iaitu perjanjian menghentikan perang dan perdamaian, wa yakufu aydiyahum fakhuzuhum wa qtuluhum haythu thaqiftumuhum. Kalau mereka melakukan penentangan terhadap kamu, mereka tidak menahan tangan mereka daripada merangimu, maka ambillah mereka sebagai tawanan. Wa qtuluhum, bunuh mereka di mana saja, kerana mereka ini merupakan golongan yang sangat bahaya. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Mereka itulah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk menawan dan bunuh mereka, iaitu jelas dan terang. Jadi tuan-tuan, kita dapat fahami daripada ayat ni bahawa manusia di sisi Allah ni ada banyak golongan. Ada satu hadis ini hadis yang lemah. Setengah mengatakan dia merupakan hadis yang dhaif, setengah mengatakan dia hadis yang palsu, yang sangat rendah martabatnya. Iaitu al-mu'min baina khamsa syada'id. Orang beriman ni berada dalam 5 cabaran. Cabaran pertama, mukmin yahsuduhu, orang beriman tapi dengki kepadanya. Wal kafir yubghiduhu, orang kafir munafik yubghiduhu, orang munafik ini membencinya. Wal kafir yuqatiluhu, orang kafir memeranginya. Kemudian dan juga syaitan yang memeranginya, syaitan yang mempengaruhinya, dan juga akhir sekali syahwat yang menekannya atau syahwat yang memesongkannya. Jadi kita dalam hidup ni ada 5 cabaran. Orang kita dalam Islam ini ada 5 cabaran. Cabaran pertama, orang Islam sendiri, tapi orang Islam dengki pada kita. Yang kedua, orang kafir yang memang memerangi kita. Yang ketiga, orang munafik yang menampakkan, menzahirkan rasa cinta pada kita, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan rasa benci dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan kemudian syaitan yang memang kerjanya untuk menyesatkan kita. Syaitan yudhillu, syaitan menyesatkannya. Dan juga syahwat tu nazi'uhu, syahwat yang sentiasa memperdayakannya. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, di sini dapat kita faham, itu sebab ketika turun ayat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun buat satu garisan. Ayat yang dimasukkan adalah ayat yang ke-153 daripada surah Al-An'am. Turun ayat ini, iaitu firman Allah Taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Katakan Muhammad, ini merupakan jalan aku. Tuan-tuan tengok ya, saya nak lukis pada tuan-tuan dekat ini, tuan-tuan tengok. Ketika tu ayat 153 daripada surah Al-An'am ni, Nabi buat satu garisan. Tuan-tuan tengok Nabi buat garisan macam ni. Pakai kayu di muka bumi. Nampak? Kemudian Nabi pun buat macam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ni tuan-tuan? Nampak?
Nabi buat satu garisan. Ketika turun ayat pada surah Al-An'am 153. Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini merupakan jalan aku, Nabi pun tunjuk. Ini jalan Islam. Ini adalah permulaan hidup kamu. Ini kamu lahir, ini kamu mati. Kena atas siratal mustaqim. Ini yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus. Apa maksud jalan lurus, tuan-tuan? Jalan lurus adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Nampak? Ni titik pertama, ni kehidupan, ni kematian. Faham? Syekh Abanaka Al-Madani Abdul Rahman Hasan Abanaka Al-Madani menghuraikan ni permulaan, ni kehidupan kita, kelahiran, ni kematian. Nabi yang SAW tunjukkan. Tetapi di kiri kanan ni ada jalan-jalan kesesatan. Nampak macam baik. Ni yang katakan sebagai talbis iblis. Kalau kita ibaratkan macam ni kan. Ni kanan saya, tuan-tuan. Tuan tengok mana kanan tuan-tuan, kiri tuan-tuan. Jadi nampak kadang-kadang satu jalan itu baik di belah kanan, tapi sebenarnya dia menyesatkan kamu. Macam kita ceritalah sebelum ni. Kita terlibat dalam komiti untuk menyelenggarakan kurban, ibadah kurban kat masjid. Bagus tak? Bagus. Tapi kita duduk kat situ, dah kita pula sibuk nak ambil komisen daripada pembekal lembu. Harga pun jadi mahal. Contohlah tuan-tuan, contoh. Kita bukan buat kerja kerana Islam lagi. Kita ada kepentingan tertentu. Contoh. Ataupun kita pergi mesyuarat bahagian. Tak apalah mesyuarat apalah, politik ke apa. Niatnya untuk orang ramai. Baiklah. Tapi dalam mesyuarat itu, jumpa dengan dara orang, dengan suami orang, dengan isteri orang. Maka meeting patut habis pukul 9. Lepas isyak 9 ke 10 dah jadi dalam pukul 1 pagi. Sebab seronok bercakap dengan orang. Nampak baik. Tapi hujungnya kesesatan. Nampak? Jalan-jalan belah kanan ni nampak macam baik. Tapi bila kita pergi berapa degree, tuan-tuan, madai kalau 5 degree, kita tidak akan menuju ke penghujung yang betul. Nampak tak? Satu cm punya bearing, maka kita tidak akan menuju kepada jalan yang betul. Kecuali kita pergi, kita kena balik semula. Taubat balik semula. Kalau tidak, dia akan pergi ke mana ni, tuan-tuan? Terus hilang. Darjah ni terus tak sampai ke matlamat kita nak pergi tu, kematian dalam keadaan keridhaan Allah. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW, Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan hidup aku dalam kebaikan dan matikan aku, beri aku ganjaran atas semua ujian yang berlaku dalam hidupku. Ya, tuan-tuan. Jadi turun ayat ini Nabi pun menggariskan di muka bumi, menunjukkan ni permulaan hidup, ni kematian. Bila kita pergi sedikit ke kanan, leka-leka balik. Kalau tak, kamu akan terus hanyut. Kalau pergi ke kiri, memanglah sesat terus. Ni kiri kan? Ni terus jalan-jalan kemungkaran lah. Ni kanan ni nampak macam baik-baik, tapi semuanya akan menyesatkan kamu. Kamu akan terlepas daripada siratal mustaqim. Ibarat kita menaiki GPS. Nak pergi ke satu tempat daripada Kota Baru, nak pergi ke Kuala Lumpur. Inilah GPS kita. Sekali kita turun ke RNR Gua Musang ke, berhenti kat mana-mana ke, baliklah semula kat atas garisan ni. Jangan kita terus kekal pula. Masuk ke dalam hutan, ke laut lah pergi namanya, tuan-tuan. Maka inilah yang dimaksudkan. Mudah-mudahan Allah beri pada kita peluang untuk bertaubat selalu, memperbaiki diri. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan dalam kuliah pada kali ini. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang berada dalam sekolah ni, anak-anak kita ada aktiviti, kami Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan, buku topikal daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Semua subjek kami ada terbitkan, alhamdulillah. Ya. Jadi bagi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, ingat buku latihan, ingat Telaga Biru, ingat buku topikal, buku Telaga Biru ada terbitkan dengan guru-guru cemerlang, guru-guru yang berprestasi tinggi. Berbagai-bagai subjek ada terbitkan. Jangan lupa untuk menziarahi www.telagabiru.com.my. Dan para salesman Telaga Biru, pegawai pemasaran kami bersedia untuk berkhidmat bagi tuan-tuan, cikgu-cikgu yang dimuliakan Allah sekalian. Ada kalangan cikgu-cikgu yang nak menulis pun kami amat mengalu-alukan. Kami perlukan skrip-skrip yang hebat daripada cikgu matematik, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, Jawi, sebagainya. Marilah bersama-sama kami. Mudah-mudahan ia menjadi satu jariah ilmu yang dimanfaatkan, berpanjangan manfaatnya untuk anak-anak kita, utamanya pada musim ujian seperti sekarang ni. Baik tuan, terima kasih setakat itu saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mencatat nota yang diberikan yang sebaik mungkin. Itu sebab saya galakkan tuan-tuan untuk memiliki planner yang telah kami terbitkan untuk tuan-tuan catat. Nanti kat ujung nanti siapa yang catat menarik, kami nak bagi reward hadiah. Terima kasih pada Ustaz Syafiq Murad. Banyak doa yang beliau kumpulkan, kita dapat terbitkan pada hari ini.
Mudah-mudahan lepas ni banyak lagi nota yang akan tuan-tuan catat untuk kami terbitkan. Kita terbitkan bersama-sama, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi bukan setakat ilmu untuk manfaat sendiri, tapi dalam diary planner yang kami syorkan tuan-tuan miliki ni, tuan-tuan boleh catat dan buat perteminda segala yang kita pelajari di sini untuk dimanfaatkan. Kan Nabi kan selalu bawa tamsilan. Nabi bagi contoh, tunjuk contoh garisan ni kan untuk kita faham. Maka dalam pendidikan begitulah keadaannya, kita kena banyak lukis, tunjuk, fahamkan. Mudah-mudahan ayat yang indah ni menjadi makanan rohani buat kita semua ke arah peningkatan diri menjadi muslim yang sebenar. Sekian saja untuk malam ni. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi malam esok dengan izin Allah SWT. Tak ada paral. Jadi kenang saya dan doa tuan-tuan. Saya mengharapkan sokongan tuan-tuan. Besok pukul 9 pagi saya ada di Astro Go Shop untuk mengenalkan tuan-tuan lebih lanjut pada Rasulullah SAW kita menerusi kitab bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan buku Syama'il Muhammadiyah dalam versi moden. Buku tersebut dikatakan oleh para ulama memilikinya ibarat kita menjemput Rasulullah hadir dalam rumah kita untuk memberikan kuliah. Memiliki kitab Syama'il Muhammadiyah ibarat kita menjemput Rasulullah untuk hadir dalam rumah kita bagi menerangkan tentang Islam dan cara hidup yang diridai oleh Allah. Jadi esok saya ada di Astro Go Shop, mengharapkan doa dan sokongan tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa a'malana min ar-riya' wa alsinatana min al-kazib wa ayunana min al-khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لا نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولا نعلم ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عذبك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا من أمر فجعل عاقبته خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqullah minna wa minkum. Sekian tuan-tuan. Jangan lupa untuk komen, untuk like, untuk share kepada semua orang yang kita kenal. Jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.